Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid 5B. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, tahniah dapat join kelas pada hari ini. Sementara online yang tak dapat join mungkin ada masalah dan sebagainya. Okay, cikgu tahu kamu baru lepas dengan kelas sains kan? Bersama Cikgu Hidayah. Okey. Baik, kita teruskan dengan kelas matematik kita. Jadi sebelum tu kita sama-sama baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah berkati majlis ilmu kita, mudahkan untuk kita faham apa yang kita belajar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Kita tengok balik dulu . Kita tengok balik apa yang cikgu bagi pada minggu lepas. Sekejap cikgu share skrin sekejap. Okey, pada minggu lepas tak banyak kelas meet yang kita buat . Sebab cikgu ada masalah TNB kat sini. Cikgu tak dapat nak buat lah. Okay, sebab ada gangguan elektrik. Ada K5P ni. Pada minggu lepas hari Jumaat bermula 16, 19, 20, ada 3 hari. 16 Ogos. Okey, cikgu bagi latihan penukaran unit. Okey, cikgu bagi latihan penukaran unit ni. Kita tengok berapa ramai yang respon. Okey, 3 kelas, 5K, 5B dan 5S. Okey, 27 orang saja yang respon. Ada berapa orang kelas tahun 5? Yang awak tahu kelas tahun 5 ada berapa orang? Kelas B ada 29 orang. Okey, kelas K ada 29 orang. Dan kelas S ada 20 orang murid. Jadi berapa orang semua tu? Ada 78 kan? 7 sepatutnya 60. 78 orang sepatutnya yang jawab soalan ni. Tapi hanya 27 orang saja yang jawab. Okey, termasuklah kelas 5B. Tengok. Berapa orang 5B? 5B 40%. 5K lagi ramai. Soalan ni sebenarnya cikgu buat untuk 5B dengan 5S. 5K tu cikgu bagi jawab lah. Siapa-siapa yang nak jawab. Tapi dia orang jawab juga. Lagi ramai pula daripada kelas 5B tambah dengan 5S sekalipun. Dia orang lagi ramai pula. Okay, cikgu boleh tengok ni. Siapa yang buat ni. Okay, ada Ahmad Darwish. Ahmad Darwish. Kenapa 5B? Salah kelas ni. Tolong jawab. Ni Azikul Haris. Yang markah dah dapat ni. 6 daripada 18. 6 bermaksud ada 3 saja yang betul. Yang lain salah. Tengok. Okey. Ni padahal ni yang kita dah belajar ni. Maksudnya kalau salah lagi tu bermaksud awak masih tak faham lagi. Okay, masih lagi belum kuasai lagi tajuk masa dan waktu. Okey. Cikgu bagi soalan bukan saja cikgu dah tengok tahap kefahaman awak. Bermaksud awak daripada kelas kita belajar tu ilah 5K kan. Arisha. Okay, Arisha 10 bermaksud 5 betul. 4 salah. Yang ada 5 betul ada 4 salah.
Ini kenapa salah? 25 hari nak tukar kepada jam. Hari kepada jam mesti darab 24. Okay, 25 darab 24 katanya. Okay. Okay. Ni 25 per 10. Dia nak tukar kepada tahun. Dekad kepada tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi kena darab 10. Okay. 2 darab 10. 2 dekad dah 20 tahun. Itu jawapan yang salah ni. Dekad kepada tahun. 5 per 10. 1 per 2. Setengah dia 5. 25. Jawapan Arisha betul. Jawapan yang salah. Jawapan cikgu tanda salah. Patutnya 25, cikgu Yadi pada nanti. Okay. Tambah satu lagi Arisha. Dah 6 betul. Okay. 3 per 4 tahun. Tukar pada bulan. Tahun kepada bulan. 1 tahun. 12 bulan. Jadi kena darab 12. Ataupun 3 per 4 ni, kalau tak nak darab, kita congak lah. Bagi 4. Ada cara dia ni. Okay, dia salah juga. Okay, ni penting ni. Ni soalan cikgu bagi soalan yang basic. Belum lagi soalan yang kata tambah apa? Pecahan. Tambah pecahan dengan perpuluhan. Cikgu tak bagi lagi tu. Ni soalan yang basic ni. Okay, 27 orang sahaja yang jawab. Soalan 1, 13 orang salah. Yang betul. Ramai yang salah. Tengok. Ni boleh tengok ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pada 16 ni kan. Latihan yang kedua, cikgu bagi pada 19 hari bulan. 19 hari bulan. Ya. Ya. Tertukar mana tadi. Okey, yang ni. Yang kedua cikgu bagi, ni cikgu ingatkan ni kan. Cikgu dah bagi ni untuk jawab dalam lembaran pentaksiran. Ada beberapa muka surat yang tak banyak pun ni. Cikgu bagi masa lama ni. Tak siap lagi tak apa. Tapi yang kalau boleh siapkan cepat lah. Dalam minggu ni kita boleh selesai kan. Cikgu nak share video-video penyelesaian dia. Nanti boleh semak sendiri. Cikgu tak nak bincang yang ni dalam kelas meet. Sebab banyak sangat. Okay, banyak sangat. Kita nak bincang satu muka surat ni pun dah 1 jam. Okay, jadi kalau kita cikgu nak tunjukkan semua sekali ni berapa banyak ni kan. Jadi cikgu nak awak jawab sendiri soalan ni. Cikgu ingatkan lagi sekali ni supaya siapkan. Jangan tangguh-tangguh. Satu hari satu muka surat ke, pagi sikit, petang sikit ke, janji siapkan. Okay, ni bukan untuk apa ni, untuk kefahaman awak juga. Bila awak buat, awak ingat balik apa yang cikgu ajar, tengok balik nota-nota tu, cuba selesaikan. Tak tahu, tanya, boleh mesej cikgu. Snap soalan tu, mesej pada cikgu, tanya, soalan ni saya tak faham cikgu, macam mana nak buat. Cikgu terangkanlah sikit untuk bantu awak. Betul, awak siapkanlah. Okay, dan cikgu akan terangkan melalui video lah. Cikgu rakan video, cikgu akan tunjuk, cikgu bagi link pada awak semak sendiri nanti. Kenapa salah, tengok balik. Kenapa jawapan ni salah, ada tak cara lain ke jawapan ni. Cikgu tunjukkan semua kaedah yang ada lah. Okay, itu boleh belajar secara sendiri. Boleh ulang-ulang. Bila cikgu bagi dalam bentuk video, boleh ulang-ulang balik untuk bagi lebih faham lagi. Okay, kelas hari Jumaat, cikgu rasa cikgu ingatkan balik je. Cikgu ingat balik berkenaan latihannya ni juga. So, siapkan. Okay, jadi hari ni cikgu stopnya ni dulu. Kita nak masuk penyelesaian masalah sikit. Masuk bab penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu. Okay, lepas tu kita akan tamatkan tajuk ni lah. Lepas habis yang ni, cikgu kita akan tamatkan tajuk ni untuk kita sambung tajuk-tajuk yang lain pula. Okay. Banyak lagi tajuk yang kita nak cover untuk tahun ni. Okay. Bukan untuk orang lain, untuk awak semua. Supaya pandemik yang kita hadapi sekarang ni
tak bagi kesan pada pendidikan kita. Jangan sebab pandemik ni jadi kita tak belajar, tak nak macam itulah. Walaupun kita dalam keadaan serba kekurangan kan, kita masih lagi dapat belajar. Okay. Tak banyak kita dapat bantu mak ayah kita bantu dengan cara kita belajar pun dah cukup dah. Okay, mak ayah dah cukup senang dah. Kalau tengok kita belajar, buat latihan, mak ayah dah cukup bahagia dah tu. Kan? Ada tak mak ayah yang tak suka? Apalah kau nak asyik buat kerja je, belajar je, pergi main game ke? Ada yang tu. Ada tak? Mak siapa yang tu? Oh, seronoknya kau ni buat kerja sekolah kan? Dah cukup-cukup buat kerja sekolah. Pergi main game pula. Tengok TV pula. Tak ada yang tu. Sebenarnya, terbalik. Apa yang buat sekarang ni? Awak asyik tengok TV je, asyik main handphone, asyik main game kan. Jadi mak ayah pun dah cukup stres tengok awak dah asyik main game dengan handphone je. Awak tukarlah sikit. Okay? Kadang-kadang kita ni dalam keadaan pandemik ni kita dah stres kan, masing-masing stres. Jadi jangan terlampau sangat dengan gadget-gadget awak tu, banyakkan dengan bersama-sama dengan buku tulis, buku teks, buku latihan dan sebagainya, buku cerita, tambahkan ilmu. Okay? Tambahkan ilmu. Jangan sebabkan pandemik ni kita jadi macam makin malas, makin lemah dalam pelajaran, tak nak macam tu dah. Okay, rugi, sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Nanti kita tertinggal jauh dengan orang lain nanti. Orang lain dah banyak belajar, walaupun dalam keadaan pandemik banyak belajar, kita tertinggal jauh. Okay. Dan cikgu nak share juga, sebenarnya dalam online ni, banyak disediakan kelas-kelas tambahan yang percuma. Okay. Banyak kelas tambahan percuma. Kalau cari dalam YouTube tu, awak type je Academy YouTuber, Academy YouTuber, banyaklah kelas-kelas percuma. Setiap hari ada sains, bahasa Inggeris, matematik. Okay. Kawan-kawan cikgu ramai yang buat kelas tambahan percuma. Jadi kena awak masuk je. Okay. Masuk join je, tengok dapat ilmu sikit pun dapat lah. Okay lah. Dapat ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Okay. Jadi hari ni, Jadi hari ni kita akan tengok sikit penyelesaian masalah. Kita nak selesaikan beberapa masalah ataupun situasi harian melibatkan masa dan waktu. Okay, melibatkan masa dan waktu. Okay, kita cuba jawab sama-sama. Kita sediakan kertas ataupun buku tulis awak. Sediakan pensel. Okay, kita cuba jawab, selesaikan. Ini penting. Kadang-kadang kita dah mahir bila diberi soalan tu kan. Tapi bila diberi dalam situasi harian macam ni, dalam bentuk ayat, dalam bentuk gambar, kadang-kadang ada murid yang tak dapat nak selesaikan. Dia tak tahu nak guna operasi apa. Jadi kita cuba jawab yang ni. Tu sama-sama kita fahamlah apa yang dikendaki oleh soalan. Okay, soalan yang pertama kita ambil ni. Ni pun soalan dalam buku teks. Cikgu tak ambil daripada luar sangat pun. Ada yang cikgu buat sendiri soalan, ada yang cikgu ambil daripada latihan-latihan lain, tapi cikgu akan fokus pada buku teks lah. Sebab dalam buku teks tu soalan dia cukup berkualiti. Rugi kita tak guna. Kita nak tunggu buat sendiri, tak adalah kan. Jadi kita buat sama-sama soalan ni. Okay, yang berikut ialah perbualan antara dua orang sahabat, iaitu Nevin dan Agus. Okay. Agus kata, saya belajar di SK Sentosa selama 41/2 tahun dan 15 bulan di SK Sepayan. Okay, dua sekolah dia beri ya. Dia sekolah di SK Sentosa selama 41/2 tahun dan di SK Sepayan selama 15 bulan. Okay, Nabi kata, oh kalau begitu, saya belajar 0.75 tahun lebih lama daripada kamu di SK Sentosa. Okay. Okay, soalan pertama. Jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Okay, kita ambil yang pertama dulu.
Cuba jawab ataupun selesaikan soalan 1, iaitu jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Fokus pada Agus. Cuba selesaikan. Dah siap? Siapa yang dah siap, cuba angkat tangan. Nak tanya, boleh tanya. Kita ambil soalan pertama dulu. Jumlahkan, apa maksud jumlahkan? Bila sebut jumlahkan, apa yang kita faham dengan jumlahkan? Tempoh, apa dimaksudkan dengan tempoh? Ozil, jumlahkan maksudnya apa, Ozil? Arah dia jumlahkan, nak buat apa, Ozil? Tambah, pandai. Tambahlah. Okey, tempoh bermaksud tempoh masa. Tempoh masa ni adalah berapa lama. Tempoh masa tu ada berapa lama. Okey, dalam tahun dan bulan. Dia nak dalam tahun dan bulan. Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Yang pertama ayat matematik dulu, macam biasalah. Yang pertama tulis ayat matematik. Okey, siapa nak bagi ayat matematik dia? Siapa nak share? Apa ayat matematik yang sesuai kita nak tulis? Okey, cepat. Seorang bagi. Siapa ada ni? Kita ada 18 orang lagi. Bahagi. Razin kata bahagi. Bahagi salah, bahagi. Razin. Cikgu. 2 darab 4. 4 tambah 1 kan? 2 darab 4, 4 tambah 1. Untuk apa tu? Nak tukar kepada cantak wajah. Kalau nak tukar kepada cantak wajah, betul tu. 2 darab 4 tambah 1. Ingat balik rumus. Okey, sepatutnya ayat matematik dia apa? Ayat matematik tu, Azim. Ayat matematik dia apa? Ayat matematik ni sebenarnya kita tak perlu nak buat apa-apa lagi. Kita hanya salin daripada soalan, kita masukkan operasi saja. Dia nak Agus belajar di kedua-dua sekolah kan. Sekolah Sentosa dengan sekolah SK Kepayan. Jadi, Sentosa selama 41.2 tahun. Kepayan pula 15 bulan. Dia nak jumlah. Tadi Ozil kata tambah. Ini tambah. Kan? Jumlah bermaksud hasil tambah. Okay, hasil tambah. Jadi tambahkanlah. Jadi kita buat 1/2 tahun tambah 15 bulan. Okay, yang ni pertama kena buat dulu. Okay. Ayat matematik dia. Tulis macam ni. Cikgu dah ulang banyak kali itu kan. Bila tulis macam ni, awak dah dapat dah 1 markah. Daripada pemeriksa, dia tengok, awak tulis macam ni, dah dapat dah 1 markah. Ayat matematik. Itu teknik dalam kita menjawab soalan periksa. Kita tulis ayat matematik untuk dapatkan 1 markah tanpa mengira. Tanpa mengira tu. Sebab apa? Sebab dari segi ayat matematik ni, pemeriksa dah nampak bermaksud awak faham apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Baru kita buat. Dia nak dalam tahun dan bulan.
Okey, jadi 4/1/2 tu kita tukar dulu kepada tahun dan bulan. Sama juga 15 bulan pun kita tukar kepada tahun dan bulan. Sebab apa 15 bulan kena tukar kepada tahun dan bulan? Sebab apa? Siapa tahu? Sebab 15 bulan dah lebih daripada 1 tahun. Apa hubungan unit tahun dengan bulan? Ariana Zahra, apa hubungan unit tahun dan bulan? 1 tahun 12 bulan. Ozil kata 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kita tahu sama dengan 12 bulan. Ini hubungan unit dia. Jadi, nak tukar tahun kepada bulan, kena buat apa? 1 jadi 12. Kecil jadi besar. Darab kan? Darab 12. Kalau nak tukar bulan kepada tahun, bahagi 12. Razin cakap bahagi tadi mungkin yang ni lah kot. Dia nak tukarkan bulan kepada tahun. Okey. Jadi, okey, siapa dapat? Ozi dapat tak? Cuba jawab, respon. Type pun tak apa. Yang mic dia ada problem ke apa ke, boleh type. Irfan. Lama tak dengar suara Irfan. Irfan. Irfan boleh buat ke tak? Ke orangnya tak ada? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Tak tahu kat mana tu? Tak tahu yang mana? Empat dua per dua. Kalau dalam pecahan 4/2/2 tu tak tepat tu. Dia tak boleh tak wajar. 2/2 tu pecahan tak wajar tu. Alif Imran kata 70 bulan. 70 bulan dalam bulan. Dia nak dalam tahun dan bulan. Razin kalau buat 4/2/2 tak tepat. Sebab 2/2 tu pecahan. Kalau kita tulis 4/2/2, pecahan tu pun dah salah dah. Sebab 2/2 ni pecahan tak wajar. Dia syarat nombor bercampur mesti pecahan, mesti nombor bulat dengan pecah wajar. Kan? Kepala lagi besar daripada badan, tak wajar. Kepala sama besar dengan badan pun tak wajar juga. Kena ingat tu. Yang wajar adalah kepala lagi kecil daripada badan. Alif Imran kata 5 tahun 10 bulan. Azim 5 tahun 4 bulan. Fakih 4 tahun 6 bulan. Banyak jawapan ni. Okay. Okay, kita tengok kita sama-sama. Okay, dah banyak jawapan dapat tu. Okay, kita tukar 4/1/2 tahun. Okay, ni awak tak ingat sebenarnya ni. Jaga tunjuk baru nampak lagi. Tengok 4/1/2 tahun ni boleh congak je. Tak payah kira apa-apa pun. Okay, macam siapa tadi? Azim. Dia nak darab dengan tambah tadi kan. Dia nak tukar jadi pecahan tak wajar baru nak kira.
Sebab 41/2 darab tambah dia akan jadi 9/2. Kemudian Azim buat 9/2 darabkan dengan 12. Mesti Azim buat macam ni kan? Okey, 2 darab 1, 2 darab 6. Jadi jawapan dia 54. 54 apa ni? 54 bulan. 5 tahun 4 bulan. 5 tahun 4 bulan? 5 tahun 4 bulan salah lah. Oh, salah eh? Dia tak boleh 5 tahun 4 bulan. Dia 54 bulan. Sebab ni kita buat ni adalah proses menukar tahun kepada bulan. Tahun kepada bulan darab 12. Jadi jawapan dia adalah bulan. Okey, kalau buat kaedah macam ni, contoh dapat ni cikgu tunjuk yang ni dulu. Kita akan dapat 54 bulan. Kemudian kita tambahkan dengan 15 bulan. Cara macam ni pun boleh. Cikgu tunjuk satu kaedah dulu. Okay, jadi dia dapat macam ni. Macam ni kita tambahlah 54 tambah 15. Kita akan dapat 69 bulan. Okay, dah dapat 69 bulan, baru kita tukar bulan kepada tahun. Kan? Bulan kepada tahun, iaitu kita bahagi 12. Jadi kita buatlah 69 bahagi 12. 12 darab 5. Berapa? 60 kan? Bagi 9. Jadi apa nak 5? 5 ni jadi tahun. Jadi jawapan 5 tahun 9 bulan. Siapa dapat jawapan? Semua dah dapat. Alif dapat 5 tahun 10 bulan sikit lagi. 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 9 bulan. Okay, ni kaedah yang pertama. Banyak kaedah sebenarnya. Okay, cikgu tunjuk kaedah kedua. Yeah. Cikgu delete ni. Okey, kalau kita buat kaedah kedua kaedah kedua. Okey, kita buat tadi 1/2 tahun tambah 15 bulan. Okey, tambah 15 bulan kan. Okey, 1/2 ni kita boleh congak ni. 4 ni 4 tahun. Kan? 4 tahun. 1/2 ni setengah. Okey, jadi 4 tahun. 1/2 setengah tahun. Setengah tahun bersama dengan 6 bulan. Jadi sini adalah 4 tahun 6 bulan. Kemudian 15 bulan tukar kepada tahun dan bulan. Kan? 1 tahun 12 bulan. Jadi buang 12. Buang 12 daripada 15. Kita dapat 1 tahun. Jadi 1 tahun. Baki lagi 15 tolak 12, baki dia 3. 1 tahun 3 bulan. Congak je. Jadi bila kita tambah, buat bentuk lazim, kita akan dapat tahun dengan tahun kan. 5 tahun. 6 bulan dengan 3 bulan, 9 bulan. Okey, boleh dapat jawapan juga. Ini satu kaedah. Banyaklah kaedah tadi. Banyak kaedah. Nak guna kaedah mana, terpulang. Jadi, janji kita faham nak tukar unit tersebut. Nak tukar berbulan dulu, dapat jawapan. Macam ni macam tadi tu. Dah dapat jawapan 54 bulan. Tambah dengan 15 bulan. Dapat 69 bulan. Lepas tu baru kita tukar bulan kepada tahun dan bulan. Sampai dapat jawapan. Ataupun kaedah kedua ni. Buat macam mana? Kita congak je. 41/2 tahun. Kita congak jadi 4 tahun 6 bulan. Okay. Kemudian 15 bulan kita congak dapat 1 tahun 3 bulan. Kita tambahkan dapatlah jawapan dia. Pun boleh. Okay, ada soalan?
Ada kot. Okey. Kita cuba jawab yang ni pula. Soalan kedua. Okay, soalan kedua ni. Cari tempoh dalam bulan, Navin belajar di SK Sentosa. Okay. Cuba kira sekejap. Okay dah. Cari tempoh dalam bulan, Navin belajar di SK Sentosa. Cuba jawab. Cuba, berapa? Siapa dapat? Dia nak Navin tu. Berapa lama dia belajar di SK Sentosa? Siapa dapat je matematik dia? Okay, dapat tak? Sedap Alif makan. Macam mana nak mengira makan? Cuba. Cuba bagi ayat matematik. Alif. Apa ayat matematik yang kita boleh keluarkan daripada soalan ni? Ayat matematik ni tak perlu mengira lagi. Ambil daripada soalan. Tambahkan tambahkan operasi saja. Okay, Razin. Cuba Razin. 0,75 darab 12. Razin. Sifar perpuluhan 75. Jangan 75. Okay, semula. Sifar perpuluhan 75 darab 12. Sorry. Ulang balik. Sifar perpuluhan 75 darab 12. Darab 12? Sifar 75 darab 12. Okey, cara baca perpuluhan. Sifar perpuluhan 75. Jangan 75, salah. 75 menunjukkan nilai tempat puluh. Okay. Ini nilai tempat dia per 10 dengan per 100. Kena baca satu per satu. Sifar perpuluhan 75 darab 12. Kenapa darab 12? Ayat matematik ni tak tepat lagi. Tak, yang lain. Ada jawapan lain tak? Siapa lagi boleh bantu? Sifar perpuluhan 75 ni bila darab dengan 12 bermaksud kita nak tukarkan tahun kepada bulan. Tahun kepada bulan kita darabkan dengan 12. Soalan dia, cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Okay, bagi tu.
Kalau begitu, saya belajar sorry. Cikgu takut anak cikgu ada kelas online juga. Okey. Nah, siapa dapat? Bahagi cikgu. Beri Azim. Bahagi. Bahagi. Kenapa bahagi? Bahagi berapa? Sebab tahun nak ke bulan kena bahagi. Tahun nak tukar kepada bulan kena bahagi. Salah tu. Tahun kepada bulan darab. Tengok 1 tahun sama dengan 12 bulan. Tahun nak tukar kepada bulan, tengok nombor 1 jadi 12. Sudah darab. Darab 12. Bulan nak tukar kepada tahun, tengok 12 jadi 1. Kecil. Jadi bahagi. Bulan kepada tahun, bahagi 12. Tahun kepada bulan, darab 12. Dah betul. Tapi tengok ni dia kata, Nabi kata, kalau begitu, saya belajar 0.75 tahun lebih lama. Ada perkataan lebih lama. Apa maksud lebih lama? Daripada kamu di SK Sentosa. Lebih lama. Lebih lama ni makin bertambah ke makin berkurang? Makin bertambah ke makin berkurang? Makin bertambah lah kan? Lebih lama. Okey. Kalau Alif makan nasi selama 3 minit. Okay. Azim makan nasi 2 minit lebih lama daripada Alif. Bermaksud tambah lagi 2 minit. Tadi Alif 3 minit. Azim tambah lagi 2 minit. Kan? Jadi sama juga dengan ni. Dia kata dia belajar sifar 75 lebih lama daripada kamu. Kamu situ merujuk kepada Agus. Jadi kita kena buat ayat matematik dia 0.75 tahun. Okey. Tambah dengan Agus dia belajar di SK Sentosa berapa lama? Tambah dengan 1/2 tahun. Inilah ayat matematik yang sebenarnya kita kena keluarkan. Jadi kita kena buat 0.75 tahun tambah 1/2 tahun. Sebab apa? Sebab Navin belajar di SK Sentosa tu, dia kata lebih lama 0.75. 0.75 tahun lebih lama daripada Agus. Agus belajar 1/2 tahun. Dia lebih lama lagi. 0.75. Jadi kena tambahkan. Okey, barulah kita selesaikan. Okey. Dia kata dia nak cari tempoh dalam bulan. Dalam bulan. Kata kunci yang kedua dia nak dalam bulan. Okay, jadi kita kena tukarkan semua sekali kepada bulan. Jadi tahun nak tukar kepada bulan, kita kena darab dengan 12. Jadi ambil balik yang siapa bagi tadi? Yang Razin bagi tadi. 0.5 darab 12. Okey. Kemudian 4/1/2 tahun. Ni kita congak ni. Ni boleh kira ni. Kira. Yang ni pun tukar juga kepada bulan. 4/1/2 tahun boleh congak tu. 4/1/2 tahun boleh congak je. Okey, siapa dah dapat 0.75 darab 12 dapat berapa? Dapat 9. 9? Apa sikit sangat? Confirm? 0.75 tahun darab 12 dapat 9. 5 darab 2 10. Satu di atas.
7 darab 2, 14. Tambah 1, 15. Yang satu atas. Sifar darab 2, sifar. Tambah 1, 1. Lepas tu, sifar 1 pula. 5 darab 1, 5. 7 darab 1, 7. Macam betul je. Betul lah 9. Sorry. Bagus Azim. Okay, 9. Titik bulan tak situ. Jadi, 9 apa ni? 9 bulan. Okay, 4 1 per 2 tahun. Tukar pada bulan. 4 1 per tahun. Tadi dah kira sebenarnya. Kan? Azim dah kira tadi kan? 4 1 2 tadi. Oh, 50. 5 4 per 2. Bulan 5 bulan. tahun 4 bulan. Nak dalam bulan saja. 50 bulan cikgu. Berapa? 54 bulan. 54 bulan. Tadi dah buat kan? 4 tahun. Sama dengan atau okay, kita buat macam Azim tadi lah. Kita tengok balik Azim dah kira tadi. Kita tunjuk balik. Ni. Ni kita kira tadi ni. Kan? 41 per 2 tadi. Tukar jadi 9 per 2. Kita darab dengan 12. Kita dapat 54 bulan. Kita dah kira dah dalam soalan pertama tu kan. Tu dah balik je lah. 54 bulan. Lepas tu, tambahkan je lah. 9 bulan tambah 54 bulan. Jawapan dia? 63. 63 bulan. Siap lah. Okay, dia ni soalan apa? Soalan anu lah ni. Okay, soalan anu. Kita dah belajar banyak kali ni. Bila lebih lama, lebih banyak, tambah lah tu. Lebih banyak, lebih apa lagi? Kalau lebih daripada, banyaklah, tambah. Kalau kurang daripada, tolak. Okay. Kurang lebih lama, kurang daripada dah. Okay. Kurang daripada, tolak. Kalau lebih daripada, tambah. Lebih lama, tambah. Okay. Baik, tengok yang ni pula. Okay, hitung tempoh bagi aktiviti yang dinyatakan. Ni macam mana pula? Ni kita ingat balik yang cikgu ajar tempoh masa melibatkan masa dan waktu dulu tu, tapi cikgu ajar dengan kaedah garis masa. Okey, waktu mula mendaki pada 22 hari bulan 5 2021 pukul 10 AM. Waktu tamat mendaki pada 23 hari bulan 5 2021 pukul 1 PM. Berikan jawapan dalam hari dan jam. Lama dia mendaki gunung mana ni? Cuba kira berapa dapat. Okey. Cikgu bagi berapa minit nak? 3 minit cukup. Alif hebat sambil makan je belum gitu. Baik sini. Tiga minit je.
Okey dah. Siapa dapat? Alif, 3 hari 3 malam. Oh, ni package pelancongan ni Alif. 3 hari 3 malam. Kenapa jawab pada 3 hari 3 malam? Dia tanya hari dengan jam, mana ada malam. Oh, dia ambil package percutian pula. Siapa dapat angkat tangan? Ataupun siapa tengah mengira angkat tangan? Okey, tukar soalan. Siapa tak dapat angkat tangan? Cikgu, 3 hari 3 jam lah. 3 hari 3 jam. Oh, tulis 3 hari 3 malam. Saya tulis jam lah. Oh, tulis jam lah. Cikgu salah baca. Kau edit balik. Cikgu rasa cikgu tulis tengok malam tadi. Tak Okey, sorry. 3 hari 3 jam. 3 hari 3 jam macam menarik jawapan tu. Okey, tengok. Lambat tunggu orang lain ni. Cikgu buat terus lah. Okey, pertama sekali kita buat garis masa. Buat garis masa. Okey, buat garis masa. Ambil yang ni pertama. Okey. Waktu mula. Waktu mula dia kata 25 hari bulan 5 2021. Kan? Pada pukul 10 AM. Okey, jadi kita ambil hari dulu. Sebab dia melibatkan hari. 25 pula dah cikgu salah tulis. Faham ni. Cikgu, yang itu 20 bulan hari bulan 5. Kenapa Betul. cikgu letak Mana? 25? Betul lah 20. Cikgu tulis 20 tu. Tak ada cikgu salah. Okey. 20 hari bulan 5 21 kan. Kemudian sehari lepas tu berapa pula? 21 bulan kan. 21 bulan 5 2021. Pada pukul 10 lagi kita ambil. Genaplah sehari. Okey. 10 pagi hari ni sampai 10 pagi hari esok genap sehari. Dah dapat 1 hari. Jadi sini 1 hari. Okey, sambung lagi perjalanan dia. Kita ambil hari yang kedua pula, hari yang ketiga pula. 22 hari pula. 22 hari bulan 5 21 pada pukul 10 pagi. Okey, dekat sini akan genap lagi satu hari. Kemudian sampai 23 bulan, 23 hari bulan 5, 21 pada pukul 10 pagi lagi. Jadi sini genap lagi 1 hari. Alif kata tadi 3 hari. Betul dah Alif jawab. Okey, 3 hari dapat dah. Pada 23 hari bulan 5 tu, dia kata dia tamat mendaki pada pukul 1 PM. Jadi, kita ambil waktu pula. Ambil tarikh yang sama, 23 hari bulan 5. Okey, tapi pada pukul 1 PM. Okey. Dari pukul 10 pagi ni sampai 1 petang, okey, berapa lama masa yang diambil? Kan, bila cikgu dah beritahu dulu, bila melibatkan tempoh waktu, bermaksud waktu akhir tolak waktu awal. Yang ni kita dah kira tadi. Jadi kita nak yang ni. Ni antara ni. Waktu ni. Jadi 10 PM kita tukar kepada sistem 24 jam. Okey. Jam, minit. Okey, 1 PM kita tukar jadi sistem 24 jam iaitu 13. 13 kan? Jam 13. Tolak dengan 10 pagi. Jadi kita akan dapat 3 jam. Okey, jadi sini selama 3 jam. Jadi jawapan dia adalah 3 hari 3 jam. Oh, terror Alif. Sambil makan boleh jawab dengan betul. Hebat. Ke ada orang tolong kira? Tak ada? Hebat lah. Okay, betul lah tu. Okay. Congak boleh kan? Kalau kita nak congak, kita kira lah.
12 bulan, 21 bulan sehari. Pukul 10. 22 bulan, lagi sehari tambah. 23 bulan, lagi sehari. Dah 3 hari. Kita congak lah. Lepas tu pukul 10 sampai pukul 1. Kira lah, tengoklah buka jam tu. Kan pukul 10, 11, 1, 2, sampai pukul 1. Pukul 10 sampai 11, 12, 1, 3. 3 jam. Jadi 3 hari 3 jam. Congak macam tu pun dapat jawapan. Mungkin Alif congak tadi kan. Okey, baik. Ada soalan? Ni cikgu dah ajar ni dalam tajuk masa dan waktu yang tempoh masa tu. Macam mana nak kira waktu tu. Guna garis masa. Ingat balik. Okey, soalan ni pula. Okey, sumbangan tabung bencana alam. Kita ambil dalam 1-2 soalan lagi. Sumbangan tabung bencana alam 13 Januari sampai 5 Mac. Dia nak jawapan dalam hari pula. Macam mana ni? Tengok Alif boleh jawab lagi tak? Sumbangan tabung bencana alam 13 Januari 2021 hingga 5 Mac 2021. Macam mana kalau macam ni? Siapa nak cuba? Cikgu bantu sikit Cikgu bantu sikit. Okay, yang pertama buat garis masa. Buat garis masa dulu. Lepas tu dah dapat garis masa. Kira lah. Bermula 13 Januari itu dia dah 13 Januari. Tahun tak payahlah. Sebab tahun sama itu 2021. 13 Januari sampai 5 Mac. Macam mana nak kira? Ni pun sama, cikgu dah tunjuk dalam video tu. Tadi yang dalam hari dan jam je, kecil ya. Ni melibatkan bulan pula ni. Januari sampai Mac. Cikgu. Bulan Februari kadang-kadang kan ada 29 hari, 28 hari. Macam nak kira? Macam nak kira? Dah tahulah tahun tersebut, tahun lompat atau tak? Tahun 2021, tahun lompat ke tak? Azim, tahun lompat ke tak? Tak cikgu. Tak, confirm. Confirm kot. Confirm ada kod pula. Tahun 2021 bukan tahun lompat. Tahun lepas tahun lompat. Tahun 2020 tahun lompat. Okey. Tahun lompat ni nak tahu dia senang je. Kita bahagikan dengan 4. Kalau dapat baki, dia bukan tahun lompat. Kalau tak dapat baki, dia tahun lompat. Contoh 2021. Kita bahagi dengan 4. 4 darab 5, 20. Habis. Turunkan 2. Darab sifar. Baki 2. Turunkan 1. 21. 4 darab 5. 20. Jadi ada baki 1. Bila ada baki, bermaksud tahun tersebut bukan tahun lompat. Tahun lompat ni, dia bila kita bahagi dengan 4, dia dapat baki. Kecuali melibatkan tahun yang ada 2 sifar. Contohnya tahun berapa dulu 2019. Tahun 1900 ke, dia lain sikit. Tak sama. Okey, jadi 13 Januari kita kira dulu sampai hujung Januari. Januari ada berapa hari? Cikgu tunjuk tu kan. Ni guna lekuk-lekuk ni. Januari yang mula-mula ni, yang timbul ni. Bermaksud dia ada 31 hari. Jadi sampai 31 hari. Berapa hari tu? Okey, kemudian daripada 31 hari bulan ni, kita kira sampai ni bulan Februari kan. Kenapa tulis hari?
31 Januari. Okey. Sampai pula bulan Februari ada berapa hari? 28 ke 29? 28. 28 sebab dia bukan tahun lompat. Kalau tahun lompat 29. Okey, 29 Februari. 28 Februari. Okey, 28 Februari berapa hari? 28 hari. Okey, yang ni berapa hari ni? 13 Januari sampai 31. Betul tak? Cikgu. Hmm. Cikgu. Hmm. Saya dah dapat jawapan, cikgu. Berapa? Berapa? 51. Ha? 51. Kita tengok. 51. 13 Januari sampai 31 Januari kita tolak lah. Nak cari tempoh masa tolak. Akhir tolak awal. Jadi 31 tolak 18. dengan 13. Kan berapa dapat? 18. Hmm? Jadi 18. 18. Jadi sini 18 hari. Kan? Sampai 28 bulan. Kemudian sampai bulan 3 pula. Okay. Sampai bulan 3 ni sampai 5 bulan je. Kan? 5 Mac. Berapa hari? 5 hari je lah. Sebab sampai 5 Mac. Okay, nampak tak? Cikgu share ni. Nampak kan? Okay, 5 hari. Jadi tambahlah semua bilangan hari. Tambah 18 hari, tambah 28, tambah 5. Jadi kita buat 18 tambah 28 tambah 5. Enam belas, 21 kan. Okey. 51 hari. Yang betul lah. Betul lazim kira. 51 hari. Okey. Faham tak ni? Faham. Cikgu rasa nak buat ujian nanti soalan ni. Okey. Pada banyak kali jumpa soalan ni. Okey. Itu saja. Kalau ikut banyak lagi ni. Okey, cikgu nak tunjuk yang ni. Ni ada lagi ni. Macam mana nak ulang kaji balik ni. Penyediaan bahan. Bila tambah melibatkan pecahan. Kemudian ada dalam minit, pecahan jam, minit. Yang ni perpuluhan jam. Yang ni pecahan jam. Kalau kita nak tambahkan semua sekali. Macam mana? Ingat balik yang itu tu. Okey. Cikgu tak sempat nak buat lah ni. Okay, 1/2 jam kita boleh tukar jadi 30 minit. Congak je 1/2 jam sama dengan 30 minit. Setengah jam kan. Setengah jam 30 minit. Tambah 10 minit. Sifar bulan 75 jam. Tadi kita dah kira dah. Darat dengan 60 kan. Sifar 75 darat 60. Dapat jawapan nanti. Okay. Kemudian 1/3 jam. Boleh congak juga. Ada banyak kaedah kan. Congak kalau muka jam. 1/3 jam bermaksud bahagi 3. Okay. Bahagi 3. Dekat nombor 4. Jadi 20 minit. 1/3 jam sama dengan 20 minit. Ataupun kita boleh buat 1/3 darab 60. Pun boleh kira juga. Dapat 20 minit. Okay. Dah tukar unit, baru kita tambahkan. Kalau perlu. Kalau tak beza, kena. Kalau beza, kena tolak. Okay. Kalau kira tempoh. Kira tempoh ni dalam jam minit. Bagi membakar dan menghias kek. Membakar dan menghias kek. Maksudnya tambahlah. Dua-dua. Okay, banyak lagi ni. Tapi tak sempat dah. Okay, ni pun ada ni. Ni semua dalam buku teks tahun 5. Awak tengok balik sebab cikgu rasa tajuk ni kita dah boleh habiskan dah. Okay. Cuma dalam soalan yang cikgu bagi dalam mungkin cikgu akan bagi lagi sekali kot dalam Google Meet, Google Form, soalan-soalan. Contoh soalan yang perlu, yang boleh awak selesaikan. Okay. Dan, cikgu tunjuk last Dan okey, sepatutnya kita masuk tajuk ni. Tapi cikgu mungkin kelas yang akan datang, cikgu akan imbas sikit je lah. Okay, cikgu akan tunjukkan apa perkaitan tajuk ni dengan yang kita belajar ni. Tajuk masa dan waktu ni. Awak tengok cikgu tunjuk sekejap. Okey, ni tajuk ni. Panjang, jisim dan isi padu cecair. Daripada muka surat, berapa kita tengok 177 Muka surat 177 sampai muka surat sampai muka surat
Ni 216. 177 sampai muka surat 216. Kita tajuk ni bukan main banyak lagi. Bukan main banyak muka surat lagi kita kena belajar. Tapi tajuk ni cikgu tak nak cikgu tak nak sambung. Okay, cikgu hanya tunjukkan perkaitan sikit-sikit je. Sebab tajuk ni isi padu cecair, tajuk jisim dengan tajuk ukuran panjang ni dia ada kaitan dengan tajuk yang kita belajar sekarang, iaitu penukaran unit melibatkan masa dan waktu. Okay. Dia konsep dia sama je. Nanti cikgu aku tunjukkan sikit perkaitan dia. Lepas tu kita terus langkau soalan ni, latihan ni. Kita terus masuk dalam tajuk ruang. Ruang ni pun kita masih sikit je. Sebab hari tu kita dah buat dah. Dalam ruang ni ada perimeter, ada luas, ada isi padu. Tapi yang tu kita dah belajar hari tu. Cikgu tak nak ulang balik. Jadi tajuk ruang ni cikgu nak kita tengok bentuk-bentuk dengan ciri-ciri bentuk sikit je. Okay, lepas tu kita akan masuk tajuk lain lah. Okay. Cikgu nak cuba habiskan cepat juga sikit supaya kita dapat fokus pada soalan-soalan yang nak kita faham soalan. Contohnya soalan penyelesaian masalah lah. Kita banyak yang tu sikit. Okay, itu saja. Ada soalan tak? Ada benda tanya tak? Apa-apa je? Tak ada. Tak ada, betul ni? Okay. Hari ni walaupun tak banyak sebenarnya, kita dah cover banyak topik dah sebenarnya. Okay. Walaupun tak banyak soalan, tapi dalam setiap soalan tu banyak kemahiran dah yang kita buat sebenarnya. Okay. Jadi, cikgu harap dapatlah awak sambung buat latihan tu, buat sendiri-sendiri ke, okay, untuk bagi faham lagi lah. Okay, itu saja daripada cikgu. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Bye.